Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar yang saya kasihi? Semoga hari ini hari yang penuh bahagia untuk pelajar. Semoga penuh dengan kesihatan. Semoga dapat fokus dengan apa yang kita pelajari hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita pelajari. Kita sedekah Al-Fatihah, hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru, ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang kita kasihi sekalian. Okey. Okey. So, mari kita hadiahkan juga kepada diri kita, ya. Okey. Okay, kita mulakan dengan Al-Fatihah dan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Okay, what we are going to study today is kita nak tengok. Okay, nanti saya share screen. Okay, saya harap you all dah hantar all the draft dekat supervisor awak, yes. Harap supervisor tengah check sekarang dan pastikan dalam minggu ni supervisor dah balik, okay, dan you buat correction lah, okay. Okay, kita nak tengok yang ni, kita dah bincang problem. Okay, kalau you nak letak you punya ni jadi cantik kan, you letak macam mana you nak jadi cantik kan. Okay, nampak dalam you punya research tu kemas, so you boleh letak problem you and then ada research question and research objective and outcomes. Okay, research question ni, research objective ni dia akan menjawab persoalan kajian tu. Okay, dia ada problem kan, problem ialah persoalan kajian. So bila problem ni, kita ada research question. Research question ni dia akan menjawab persoalan kita. Dia akan tanya kepada persoalan kajian kita. Okay. And then research objective pula dia akan menjawab kepada research question kita. Dan outcome ialah hasil yang kita dapat daripada research objective kita tu. Okay. Okay, saya rasa saya dah terangkan kot yang ni kan. So hari ni saya nak terangkan pasal research methodology pun dah. Okay. Research methodology you boleh juga tulis macam ni. Okay, boleh buat dalam bentuk ni. Kemudian plain lah. Jadi dia nampak, bila you buat macam ni, orang nampak apa yang you buat tau. Okay, main components of the study. Okay, you ada research objective. Untuk objektif pertama you, contohnya metodologi ataupun aktiviti apa yang you buat. Kemudian apa outcome you, dekat mana you tulis outcome tu. Jadi senang. Bila orang baca, kita punya result, jadi senang nak nampak kan. Contoh contoh saya buat ni. Okay. Alah. Mana ni? Okay. Yang pertama, research objective dia is to identify the problem in practice, budget allocation and execution. So macam mana dia nak identify ni? Aktiviti apa dia buat? Okay, aktiviti dia buat atau method yang dia guna ialah identify issues and strategies in a budget allocation model. Dia identify issue dalam model. Okay, kemudian dia identify quantitative approach. Quantitative approach ni mathematical approach lah kan. And solution for the approach in the existing studies. Dia cari pula, okay, sebab kita nak tahu problem dia. Kita cari apa problem dalam model tu. Kemudian kita tengok apa approach dengan solution of the model of the study, apa yang orang dah buat lah. Okay, and then determine the current practice in faculties budget management. So kita tentukan pula sekarang ni dekat faculties, apa current practice dia, apa yang dia orang dah buat sekarang ni, dan kita nak buat apa kan, baru kita tahu kita nak buat apa. Okay, maknanya kita ada problem. So current practice dia macam mana? Okay, macam mana? Contohnya macam problem yang saya buat ni,
dia dekat current practice, orang buat yearly project, dia buat yearly project kan. Jadi current practice ialah yearly project. Okay, jadi research saya nak tengok quarterly project. Okay. Jadi that's why saya kena tentukan dulu. Sebelum mulakan kita nak tahu apa yang sedang berlaku dekat problem yang kita nak buat tu. Okay. And then deliverable outcomes. Okay, dalam deliverable outcomes ni, daripada method dengan research objektif kita, tengok apa deliverable outcomes kita, iaitu kita ada gap analysis in budget allocation studies. Okay, contohnya gap analysis in mathematical models or preliminary survey results. Then you tulis, dekat section mana you tulis tu. Contoh gap analysis ni kan. Saya kata gap analysis in budget allocation studies. So saya tulis mana dekat section 2.648. Jadi from this graph, from this table ni pun orang dah boleh tengok, boleh cari, senang nak cari. Okay, senang dekat section mana you ada. Maknanya benda tu ada dalam research you, dalam penulisan you, okay, dalam report you. Okay, this about main components of the study. Okay, nak tengok yang ni. Saya nak terus pergi pada results. Okay, so results and discussion. So for every, okay, every top objektif yang you tulis mesti ada result dia. So you tengok objektif mana yang you belum buat lagi, tak siap bagi result dia kan. Maksudnya you kena, bila you dah buat ni, you kena back balik. Okay, objektif 1 you buat kan. Kalau you ada 2 objektif, objektif 1 result dia apa dapat tak? So you kena tahu. Okay, macam contoh ni, contoh tadi objektif 1 saya ni kan, to identify the problems ni. So what is the result dia? So kita tengok dia. To identify the problems. Okay, apa yang saya buat tadi kan? Kan saya buat, saya ada buat survey juga. Okay, so daripada survey tu saya dapat problem dia. Okay, saya dapat ni, saya buat analysis on the faculty's budget utilisation. Kan saya tengok current, kan saya kata saya nak tengok current faculty's current situation kan, apa dia current problem dia. Okay, apa yang dia tengah laksanakan. So saya tengok dari segi budget utilisation. So saya analisis. Ni saya buat survey actually. Saya buat survey, so saya analisis, saya gunakan web. So bila you menganalisis, you boleh guna pelbagai teknik sebenarnya kan. Pelbagai teknik. Okay, macam ni saya guna spider web. Ni kita panggil spider web. So kemudian saya analisis optimal budget utilisation. Saya nak analisis sistem faculty's budget planning. Maknanya saya nak tengok dia, ramai orang guna faculty ni, dia habis duit dekat bila. Contohnya faculty allocate, sama ada faculty ni dia buat budget quarterly ke yearly ke apa kan. So and then saya analisis the efficiency of the faculty budget. Alright, itu cara kita identify the problem in faculty's budget allocation. Kan saya ada berapa objektif kan. Okay, jadi daripada objektif 1 tu juga, okay, ni saya analisis dia macam ni. Bila saya dah analisis, so saya dapat cari apa conclusion yang you boleh buat daripada analisis you. Jangan tinggal analisis macam ni. So kita conclude lah, sebab that's why kata result and conclusion kan. So you conclude apa yang you dapat. So daripada sini saya dapat buat conclusion the problem in faculty's expenditure. Okay, saya dapat cari problem dia. So saya dapat cari ada 9 problem. Daripada analisis kita tu kita boleh buat problem. Conclusion dia macam ni. Ni adalah problem. Jadi bila kita ada problem ni, kita pun tahu kenapa. Okay, bila kita ada problem ni, kita pun tahu kenapa kita kena buat research ni. Sebab dia memang ada problem. Okay, itu cara dia. So kalau kita tak tahu problem dia, macam mana kita nak tahu kita perlu buat research atau tidak? Okay, so saya dalam saya punya study, saya cari problem dia melalui analisis the current study. Okay, the current practice. Okay, so you dapat problem dia. Kemudian objektif tu you analisis lagi. Apa yang analisis? You boleh guna macam-macam cara kita nak analisis. Then you dapat result. Katalah ya kan, bila kita dapat result, kita dapat dalam bentuk Excel ke dalam bentuk programming kan. Jangan you letak programming punya jawapan dekat
result you. So you kena analisis. So jawapan you tu buat dalam bentuk carta pie, terpulanglah buat result dalam carta pie. Jangan letak, okay, buat dalam table macam ni ke. You kena permudahkan lagi supaya orang yang tak tahu pasal you punya ni faham cara you apa yang jawapan dia. Kalau you letak programming, orang tak faham. Okay, so kita ibarat menulis buku cerita ya, bila kita buat penulisan kita ibarat menulis buku cerita. Okay. Okay ya. Ni lagi beberapa ni, macam yang ni saya buat dalam table, lepas tu saya tukar lagi dalam bentuk graf. Sebab saya suka kita macam dalam table macam ni kita tak nampak sangat. Bila kita tunjuk dalam graf pun kita nampak, oh dia rupa dia menurun. Padahal yang ni dah tunjuk sebenarnya. Dah ada kan. Tapi you kena faham lah 0.35, 25, 0.7 ni nampak dia menurun. Yang ni pula. Tapi kita nak tengok antara dua ni, antara tiga model ni, adakah dia menurun semuanya. So bila you tukar pada sini result ni you buat dalam bentuk graf. So you nampak, oh semuanya memang menurun. So dia follow. The result is follow kan. Walaupun ada 3 model, you tukar-tukar nombor dia punya ni. So dia follow dia punya trend dia. Okay. Baru kita nampak. Itu cara dia. Jadi jangan static sangat you punya analisis you Okay. You boleh buat macam ni saya letak kan ada A, B, C, D ni. Saya bagi pula A, B, C, D ni. Okay. A, B, C, D, E, F. Ada lagi. Okay, so ada D, E, F ni. Ada quarter ni, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Jadi kita boleh nampak lah. Oh, bila yang macam ni, A ni kenapa dia turun macam ni? Jadi B ni pula, graf B, saya buat kat sini. Kenapa dia ada turun, ada naik, turun, naik, turun. Yang ni pula kenapa? Turun, naik, turun. Kalau kita letak markah, kita letak dalam table macam ni sahaja, kita tak boleh nak cerita. You mungkin you akan ceritakan, okay, quarter 1, quarter A, we spend 0.79, quarter 2, 0.9, quarter 3, 0.94, and quarter 3, 0.98. And next is 0.79 for quarter B, 0.9 for quarter 2 for model B, and so on. Jadi it's like boring and bored, dan orang pun kata, ni you cerita ni je lah, apa yang you dapat sebenarnya. Tapi bila you buat graf macam ni, you tunjuk macam ni, boleh nampak kan. So you boleh cerita, so from quarter model A, kita boleh nampak result dia menurun. Jadi kenapa menurun ni? Sebab saya ni buat bajet. Jadi makin banyak, maksudnya makin banyak quarter 4 ni dia banyak spend duit dia. Jadi makin masa quarter 1 duit masih banyak kan. Kita dapat gaji kan, mula-mula dapat gaji kata contoh duit banyak. So bila duit belanja kita sikit kan. So kita belanja ni spending ni, dia punya spending. So duit banyak, belanja sikit. So duit kita masih banyak. Okay. Kemudian quarter 2 duit dah berkurang sikit sebab dah kurang kan. Lama-lama makin berkurang. So betul lah model kita tu bila kita dah belanja makin besar belanja, makin kurang duit kita. Di sini pula saya letak, sebab saya ubah kan, saya ubah. Di sini yang pertama saya belanja banyak, saya belanja sikit. Yang kedua saya belanja banyak sikit. Kemudian bulan quarter 3 saya kurangkan sikit. Saya kedekut sikit, saya belanja sikit je. So saya punya ni naik dia punya ni. Okay, ni kemudian saya keluarkan banyak sikit daripada yang ni, dia akan ni. Jadi nampak dia punya ada connection dengan apa yang kita buat, nilai yang kita buat tu. Okay, kita kadang-kadang kita bila kita buat, cuba try masukkan nilai macam ni kan. Dia ada model kan you buat, cuba you masukkan nilai yang berlainan. Macam ni yang saya cuba ni, macam ni lah saya cuba nilai yang berlainan. Bila saya letak quarter 1 0.79, quarter 2 0.9, apa akan jadi? So dia akan keluar bentuk graf macam ni. So kalau B, kalau saya letak nilai macam ni, apa akan jadi? Akan macam ni. Kalau C saya letak macam ni, apa akan jadi? Dia akan jadi macam ni. Jadi kita cuba bermain dengan nilai tu. Sebab kita nak tahu model kita ni adakah dia sesuai untuk semua. Okay? Untuk semua nilai. Ataupun untuk nilai tu sahaja. So dia jangan stick pada nilai tu saja. Jadi kita boleh cuba untuk beberapa nilai. Jadi baru nampak
baru nampak research kita tu ada okay, ada nilainya. Okay, you cuba ya. Katalah you biasa you buat, you punya model tu, you buat ni you kaji dengan result yang ada kan. Cuba letak. Kalau lah result dia macam ni, katalah you buat nak tengok customer service contohnya. Okay, kalau customer service you ada result, data you adalah 10 orang. Cuba you tambah, kalau you tambah 15 orang, apa akan jadi kepada model you? Apa akan jadi pada result you? Kalau you kurangkan 5 orang, apa akan jadi? Maksudnya kalau you dapat result, kalau you maknanya makin tinggi bilangan customer, adakah result you dapat tu makin kurang ataupun makin tinggi? Boleh buat graf semua kan. Jadi it's very interesting. Orang baca pun seronok. Oh macam ni ya. Oh baru faham tau. Okay. Alright. Nak bateri dah. Okay. Ini saya tak nak cerita panjang-panjang lah. So contohlah. Then that is the result and analysis. So conclusion. So dalam conclusion you kena ada conclusion for each objective dengan recommendation. Kena recommend. Ada recommendation. Okay, contohnya. Okay, saya buat conclusion untuk every objective. Okay. Sebab saya ada 3 stages. 3 stages maknanya dalam ni ada objektif dia lah. Jadi saya bahagi macam ni. One, apa conclusion dia? Stage 2, apa conclusion dia? Stage 3, apa conclusion dia? So kalau you ada objective 1, objective 2, objective 3, tu lihat objective 1, conclusion dia apa? You buat lah. Okay. Untuk present, you boleh buat macam ni pun boleh. Macam saya buat ni kan. Jadi biar nampak. Okay, nampak. Oh, objective you ada conclusion dia, ada jawapan dia, you tahu. Kalau you buat conclusion tu tak tulis objective 1, apa conclusion dia, you tak boleh nak conclude, maksudnya you tak faham sangatlah apa research you. Macam ni kan, sebab the balance of the budget would be decreased for each quarter approach zero when the quarter spending was optimized. Maksudnya spending optimized, balance of ni decrease. Ni adalah base kepada yang saya dapat tadi ni. Yang saya awak ni kan, based on this one. Jadi conclusion dia apa? Bila you buat macam tu, you boleh conclude lah dekat sini. Kita ada conclusion kat sini, jadi senang nak conclude. Okay? Alright. So, recommendation. So, apa yang mesti ada dalam recommendation kita? Okay, model kita tu boleh diguna di mana? Okay, macam saya ni, saya buat kajian saya, model saya guna dekat faculties. Tapi, bila faculties budget, kan, universiti kan. So, bila saya tengok, dia bukan sahaja boleh guna dekat bahagian akademik. Sebab saya ambil tu bahagian academic budget kan. So actually model yang saya buat ni boleh juga digunakan dekat bahagian training atau administration. Okay. Dan dia juga bukan sekadar, okay, model saya bukan sekadar dekat faculties budget, tapi boleh guna dekat organisation lain, public company, private company, semua boleh guna. So kita recommend the model yang kita buat. Okay, kita boleh recommend model yang kita buat ataupun formulation yang kita buat tu boleh diguna pakai, adakah untuk projek tu sahaja, untuk problem yang macam tu je, atau boleh guna juga untuk problem lain. Okay. Okay, lepas tu macam ni saya kata model is suggested to apply to, kita suggest kan, to branch campuses, universities to monitor the university budget. Okay, sebab saya buat faculties budget. Tapi dengan model saya ni boleh juga di-apply dekat branch campus. Okay, itu jadi that is the novelty sebenarnya. Okay, this study only focus on operating budget for further research study on physical budget can be applied. Okay, sebab kan kita kan ada scope kita tadi kan, kita fokus kan, sebab dia ada scope yang besar. So kita fokus kat mana? Study kita macam saya punya study, dia fokus dekat operating budget. Tapi boleh lagi tengok study yang lain, physical budget can be apply kan. Saya tak buat yang tu. So kita recommend lah orang buat untuk physical budget pula. Bukan sekadar operating budget. Okay. Then dari segi model pula. Kita nak suggest model apa yang boleh guna. Okay, saya guna dynamic programming. So
this study suggests you use another mathematical model such as integer programming. Ni macam mana nak tahu model lain boleh guna tak? Tak semua model boleh guna kan? So ni based on you punya literature review tadi yang you tengok. From the literature review, you tengok orang study ni dia guna apa? Dia guna apa? Dia dah guna apa saya cakap? Study dia tu dia dah guna orang pernah guna untuk problem yang sama, orang pernah guna juga integer programming, orang pernah juga guna Go programming. So dia boleh juga guna game theory. Okay, so kita bagi tahu situ. Kita suggest guna apa. Kenapa boleh guna model tu? Sebab dia minimize the balance of quarterly budget balance. So kita kena tahu kenapa boleh guna tu, sebab apa. Dia sesuai untuk tu kan. Another method to determine kalau sebab dalam kita punya tu ada untuk cari benda lain kan. Okay, macam untuk determine optimal solution of competing activities known as game theory also suggested. Okay, so ada recommendation. Jadi benda-benda ni kalau siapa belum masuk lagi, belum sampai, so boleh sediakan, boleh buat lah kan. Okay, so I hope that you understand how to write your final year project dengan lebih kemas. So yang mana tu I hope that you get an idea there. Okay, so here's for today. Hopes you get the idea and we'll share with you in another time. Okay, so saya harap you boleh siapkan bahagian yang perlu disiapkan. Nanti kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.